Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan kupas dan lihat, dan kita akan terus ke bahagian yang kedua dalam bab 2, iaitu pemfaktoran. Sebelum kita pergi kepada topik pemfaktoran, kita akan lihat beberapa asas dalam algebra supaya pelajar boleh melakukan pemfaktoran dengan lancar. Baik, terdapat beberapa sifat dalam algebra yang pelajar perlu ketahui. Okey, sekiranya kita diberi 2A, ini kita panggil sebagai sebutan algebra. Okey, seterusnya katakanlah kalau kita ada 2A tambah 7. Okey, yang ini namanya adalah ungkapan algebra. Okey, dan yang ketiga, contohnya kita ada 2A tambah 7 sama dengan 5 contohnya. Okay. So yang ketiga ini namanya adalah persamaan algebra. So bezakan dulu ketiga-tiga ini: sebutan algebra, ungkapan algebra dan persamaan algebra. Okay. Sebelum kita masuk kepada pemfaktoran, ingat balik bahagian yang lepas kita dah teroka tentang kembangan. Okay. Bila kita pergi kepada kaedah mengembangkan ungkapan, okay, ingat ungkapan bentuk dia begini. Okay, ada operasi. Okay, let's say lah kita ada satu ungkapan 2x tambah 7. Okay. So bila kata kita nak buat kembangkan ungkapan, kembangkan bermaksud kita nak buka kurungan. Okay. So bila nak buka kurungan bermaksud sebutan yang di luar ni kita akan pancing dengan sebutan yang dalam. Okay. So bergantunglah, kalau ungkapan dalam kurungan ni ada 2 sebutan, 2 kali pancing lah. Okay, kalau ada 3 sebutan dalam kurungan ni, 3 kali pancing lah. Dan ingat, bila kita pancing bermaksud kita buat operasi darab, kita kembangkan maksudnya darab lah. Okay, so hasilnya kita akan dapat jawapan dalam bentuk 2 sebutan. Okay, so the first pancing 2 darab x, kita akan dapat 2x. Okay, pancingan yang kedua pula 2 darab 7, so positif kan, so kita akan dapat 14. So ini cara kita buat pengembangan ungkapan algebra. Okey, yang ini kita panggil sebagai proses kembangkan. Okey, now kita lihat pula jika kita diminta untuk memfaktorkan ungkapan algebra. Okey, beza antara kembang dan faktor adalah kalau kembang kita nak buka kurungan, kalau faktor kita nak bina balik kurungan bagi ungkapan yang diberi. Contohnya dia bagi kita satu ungkapan 2x tambah 14. Okey, kita diminta untuk memfaktorkan. Okey, so bila faktor, kita akan faktorkan, kita akan keluarkan satu elemen atau kita panggil sebagai satu faktor sepunya bagi kedua-dua sebutan, kita keluarkan dia. Okey, so sekarang kita tengok dengan antara 2x dengan 14. Okey, 2x dengan 14. Okey, ada tak elemen atau ada tak faktor yang sama terkandung dalam dua-dua sebutan ni? Okey, kita lihat nombor. Okey, sini 2, sini 14. So ada satu faktor yang sama kan, iaitu faktor 2, betul? Ataupun darab dengan 2. Okay. Algebra pula, yang ni ada satu algebra, ada x, yang ni tak ada, ni hanya pemalar. So kalau kita lihat dua-dua sebutan ni ada satu faktor yang sama, iaitu CV2 kan. Jadi CV2 tu kita keluarkan. Okay, kita keluarkan. Okay, dan kita nak bina balik kurungan. Okay, so kita kena fikirkan. Okay, 2x kita dah keluarkan 2. So 2x bahagi 2 berapa? Kita akan dapat x. Okay, sebutan kedua pula. Okay, 14 tadi kita dah keluarkan 2. Kita dah faktorkan 2. So 14 bahagi 2 berapa? 14 bahagi 2 kita akan dapat 7. Okay, so inilah cara untuk kita melakukan pemfaktoran ungkapan algebra. Ingat, bila faktorkan kita bina kurungan, bila kembangkan kita buka kurungan. Kembangkan kita guna kaedah pancing, faktorkan kita akan keluarkan faktor yang sama.
So sebagai mukadimah untuk hari ini adalah, contohnya kita ada satu ungkapan 2x tambah 14. Kalau kita faktorkan, ingat kita akan bina kurungan. Kita akan keluarkan faktor sepunya terbesar yang sama. So dekat sini tadi kita dah buat dah. Kita keluarkan 2. So kita keluarkan 2. So daripada 2x ni kita dah keluarkan 2. So 2x bagi 2 kita akan dapat x. Kemudian 14 ni sebutan kedua, 14 kita dah keluarkan 2. Faktor sepunya terbesar. So 14 bagi 2 dapat 7. So bahasa mudahnya adalah daripada satu ungkapan yang tak ada kurungan ni, bila kita bentukkan kurungan, yang ni kita panggil sebagai kaedah ataupun proses pemfaktoran. Ingat pemfaktoran, kita bina kurungan, keluarkan faktor sepunya terbesar. Tapi kalau daripada ungkapan yang ada kurungan, kita buka, kita hilangkan kurungan, yang ini kita panggil sebagai proses kaedah pengembangan atau kaedah kembangkan ungkapan. Di mana bila kita kembangkan ungkapan algebra, so dah tak ada kurungan lah. So ini adalah mukadimah untuk proses pemfaktoran. Baik, sebagai permulaan bab 2.2 ni pemfaktoran, apa yang pelajar kena tahu sifat-sifatnya adalah, first, faktor, kena tahu faktor. The second is kena tahu faktor sepunya, dan seterusnya adalah faktor sepunya terbesar untuk kita buat pemfaktoran. Terlihat contoh 6. Senaraikan semua faktor sepunya bagi setiap sebutan berikut. Tengok soalan A dulu. Soalan A dia bagi kita dua sebutan, iaitu 6H dan 4GH. Baik, sekarang kita nak tentukan faktor sepunya bagi dua sebutan yang diberi, 6GH dan 4GH. Jadi cara yang kita boleh buat adalah, kita diberi dua sebutan, 6H dan 4GH. So 6H dengan 4GH. Kaedah yang pernah dipelajari waktu di tingkatan 1 dulu, ingat balik. So antara 6H dengan 4GH, cuba tengok ada tak faktor yang sama yang dimiliki oleh dua-dua sebutan. So kita ada, tak apa, kalau ni kita tengok benda yang mudah dulu. Kita tengok, kita ada sebutan pertama kita ada H, sebutan kedua pun kita ada H. So kita bahagikan H, kita keluarkan H. So 6H bahagi H tinggal 6. 4GH bahagi H tinggal 4G. Ni yang kedua. Seterusnya pula, antara 6 dan 4G ni ada tak faktor yang sama dimiliki oleh dua-dua sebutan. Untuk algebra dah tak adalah, sebab ni dah tinggal nombor je, ni tinggal G. Jadi sekarang kita tengok nombor, ni 6, ni 4. So sifar berapa? Satu tak payahlah, sifar 2 lah. Sifar 2 kita boleh pakai. So sekarang 6 bahagi 2 kita akan dapat 3. 4G bahagi 2 kita akan dapat 2G di sini. Stop. Last, tengok antara 3 dan 2G ada tak ada tak faktor yang sama yang dimiliki oleh dua-dua sebutan. Algebra confirm dah tak ada lah, sebab ni dah tak ada algebra, tinggal pemalar. Yang ni G, kalau nak bahagi G nanti dah jadi 3 per G, dah kita wujudkan pula kan. Kalau nak tengok nombor pula, ni 3 ni 2, tak boleh lah, sebab ni nak pakai sifar 3, ni akan jadi pecahan. Ni nak pakai sifar 2 boleh, ni bukan jadi pecahan. So kita stop dalam sini. Maka faktor sepunya, faktor sepunya macam ni kita nak peroleh dia adalah, kita ambil yang kat luar yang tadi, yang kita dah keluarkan, kita darabkan dia, darab. So H darab 2 kita akan dapat 2H lah. So jawapannya adalah faktor sepunya bagi 6H dan 4GH adalah 2H. Terlihat kepada contoh B pula. Yang soalan B, kita nak tentukan faktor sepunya. Kita ada 3 sebutan sekarang ni. So kita ada 3 sebutan. Kita ada 9C kuasa 2D, kita ada 3D kuasa 2E, dan kita ada 6DEF. Cara yang sama. Kita keluarkan ke 3 sebutan. Kita ada 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E, dan kita ada 6D
DEF. Okey, sekarang tengok ketiga-tiga sebutan. Okey, ada tak faktor sepunya yang sama yang dimiliki oleh ketiga-tiga sebutan? Okey, so sekarang ni kalau tengok dekat sini senang tengok nombor dululah. Okey, sebab 936. So kita akan pakai sifir 3. Okey, so keluarkan 3. Okey, now kita buat pembahagian. Okey. Sebutan pertama 9 C kuasa 2D bahagi 3. So 9 bahagi 3 3. Okey. So 3. Okey, C kuasa 2D salin balik lah sebab kita tak kacau lagi. Okey, 3D kuasa 2E akan bahagi 3 tinggal D kuasa 2E. Okey, 6 DEF bahagi 3. So 6 bahagi 3 akan dapat 2. 2 DEF. Okey. Dapat ni. Okay, now tengok nombor. Ada lagi tak yang kita boleh faktorkan bagi nombor? Okay, nombor dah tak ada lah rasanya sebab ni 3, ni 1, ni 2. Okay, sekarang kita tengok huruf. Ada tak huruf yang sama yang dimiliki oleh ketiga-tiga sebutan? Okay, sekarang tengok C. The first term ada C. Ni tak ada C, ni tak ada C. Tak payahlah nak bagi C. Okay, kita add huruf seterusnya. Algebra seterusnya adalah huruf D. Okay, sebutan pertama ada huruf D. Sebutan kedua ada huruf D. Sebutan ketiga pun ada huruf D. Jadi bolehlah kita bahagikan dengan D. Okay, so kita buat pembahagian. Okay, 3C kuasa 2D bahagi D. So bila bahagi D, kita akan hilangkan D lah. Akan tinggal 3C kuasa 2. Okay, D kuasa 2E bahagi D. Tinggal DE. Okay, 2DEF bahagi D. So kita akan tinggal 2EF. Okay, stop di sini. Okay, now kita dah ada 3 baris. Okay, sekarang lihat pada baris ketiga. Okay, ada tak, nombor dah tak ada lah. Okay, ada tak huruf yang sama dimiliki oleh ketiga sebutan? Okay, sebutan satu ada C. Ni tak ada C, tak ada C. Tak boleh lah nak bagi. Okay, lepas tu, okay, tengok D pula. Okay, ni ada D, ni tak ada D. Tak boleh lah. E pula, ni ada E. Yang ni ada E, ni tak ada E. Tak boleh lah, stop lah. So, bermakna kita stop sampai sini. Okay, sebab dah tak ada faktor sepunya yang sama yang dimiliki oleh ketiga sebutan. So stop. Okay, so nak tentukan faktor sepunya adalah yang dekat luar ni tadi. Okay, so 3 dengan D ni kita darabkan. Okay, darabkan. So kita keluarkan 3 darab D, kita akan dapat 3D. Okay, jadi 3D ni adalah faktor sepunya bagi 9C kuasa 2D, 3D kuasa 2E dan 6DEF. So ni lah jawapan untuk faktor sepunya contoh B. Baiklah, kita nak teruskan pula untuk bahagian pemfaktoran ungkapan algebra.